Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga apa saja yang kami lafazkan dalam program Assalamualaikum memberi kebaikan dengan jelas untuk kita meniti kehidupan kita, untuk membina syurga di rumah, untuk membina rumah di syurga, untuk kita masuk sekeluarga ke dalam syurga. Tak mau masuk seorang-seorang, kita nak masuk ramai-ramai. Pagi-pagi ni mak ayah alang-alang tengok Assalamualaikum, pastikan anak-anak kita, adik-beradik kita, cucu-cucu kita semua bangun solat subuh di awal waktu, insya-Allah. Moga Allah memberkati starting point yang baik. Dan hari ini insya-Allah kita nak starting point yang baik juga bersama dengan Ustaz Zul Ramli dalam Assalamualaikum subuh. Ni topik kita ialah tentang tabung infak subuh. Kita nak start hari kita ni kan di platform yang tepat. Jadi insya-Allah kalau macam saya buka lah Quran Ustaz kan. Ahlan Ustaz. Ahlan. Ni cikgu saya ni. Bila tanya soalan kat cikgu ni pun rasa macam berdebak lah juga kan. Tapi masya-Allah cikgu yang sentiasa tersenyum dan melembutkan hati student-studentnya dengan kelembutan gurunya, masya-Allah. Baik. Tapi kan bila Allah cakap tentang infak ni Ustaz, kalau khususnya dalam surah Al-Baqarah kan banyak dia back to back ayat-ayat dia. Berapa? 15, 16, 17 macam tu kan. Dia bukan lembut sangat kadang-kadang tu. Dia tegas. Dan Allah remind kita, jangan kita terpedaya dengan bisikan syaitan dan sebagainya kan. Dan Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda. Namun kita kena refresh lagi kepada para penonton, sebab motivasi kita selalunya ialah ada ganjaran. Jadi apa ganjaran yang Allah promise kepada kita yang memberi infak? Silakan Allah Farah. Dan juga penonton ya yang bersama dengan kita dalam kita anggap sebagai taman syurga pada pagi hari ini kan. Apabila kita menyebut pada Allah tadi dalam solat kita ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang merupakan ikrar antara kita dan Allah yang kita lafazkan, dan kita sebut pada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ulama tafsir menyatakan bahawa sepatutnya kita cakap aku iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, hanya pada Engkau aku abdikan diri, sebab kita sedang bermonolog dengan Allah. Tetapi kita gunakan kalimah kami. Baik, banyak dia punya pendapat. Saya suka dengan satu pendapat seperti apa yang dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Dia menyatakan bahawa, dan ini yang mungkin dapat menjawab soalan susah daripada Farah ni di pagi hari ini. Dia menyatakan bahawa kami di sana bermaksud bukan hanya aku, tetapi aku mewakili a'dha' jawarih. Aku mewakili seluruh anggota-anggota aku. Maknanya mataku nak abdikan diri kepada Engkau ya Allah. Mulut, telinga, hidung, kulit, darah, jantung, semuanya nak diabdikan kepada Engkau ya Allah, dan semuanya nak memohon pertolongan pada Engkau. Keluar lagi dari batas kami adalah semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Sebab duit dalam poket kita, duit dalam akaun kita sedang merintih nak jadi juga hamba pada Allah. Maka sebab tu bila kita ikrarkan hanya kepada Engkau kami, duit-duit kita, akaun-akaun kita, rumah-rumah kita, kereta-kereta kita, semuanya nak sujud pada Allah. Semuanya nak memohon pada Allah. Dan ini ikrar yang bukan sekali kita sebut, berulang-ulang kali. Semoga bila kita sebut berulang-ulang kali, maknanya dia memberi bekas. Maknanya kita nampak sekeliling kita, dunia kita, kita nak bawa semuanya agar mengabdikan diri pada Allah sebagai asas, memohon pertolongan kepada Allah juga sebagai asas. Jadi apabila kita letakkan semua yang, apatah lagi benda yang kita sayang, dan kita abdikan dia pada Allah dan jadikan dia minta tolong pada Allah, saat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik kepada harta yang kita rasa milik kita tersebut, masya-Allah, kita bukan deal dengan orang paling kaya di taman kita. Kita bukan deal dengan orang paling kaya di negeri kita, di negara kita. Kita deal dengan yang paling kaya pada seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala. Biqadri tu'ti u'tik, pada kadar kamu beri sebagai seorang fakir, kata Allah, aku beri kepadamu
sebagai yang maha kaya, maka sebab itu tidak dinafikan pastinya akan ada sepanjang laluan hidup kita ganjaran-ganjaran yang Allah nak berikan. Sebab ganjaran ni sebenarnya satu perkataan yang sangat besar maknanya, bukan hanya pada duit, tetapi di sana ada pada sihat, di sana ada pada berkat, di sana ada pada perhubungan, apatah lagi nanti bila kita masuk ke alam sana, semua ganjaran itu sangat kita perlukan. Baik. Ustaz, apa yang Ustaz kata tu memang betul. Sebab apa yang kita mahukan adalah kesihatan, keberkatan, kesucian, semuanya elok-elok, bukan saja untuk diri kita tapi anak-anak kita, family kita, hubungan suami isteri, hubungan dengan jiran tetangga dan sebagainya kan Ustaz. Okey, cumanya dalam dunia media sosial, Ustaz, semua orang buat, semua nak share. Kan rasa kalau tak share benda tu tak berlaku. Allah. Kan? So dan kadang-kadang bukannya kita asalnya orang share tu pun bukannya sebab dia nak menunjuk pun, tak semua orang nak menunjuk. Kadang-kadang tu adalah reason-reason tertentu Ustaz. Memang boleh kita berinfak dengan cara tertutup dan terbuka kan. Memang Allah izinkan. Cuma macam mana kita nak pastikan bahawa sekiranya kadang-kadang asalnya tu pun perbuatan tu bila duit tu keluar tu memang kerana Allah. Tapi tiba-tiba seronok pula dengar pujian manusia. Bukan sengaja Ustaz, ni bukan nak kira hak yang orang TV Hijrah ni yang tengok ni bukan orang jahat-jahat, semua baik Ustaz. Betul. So jadi kita ni semua bukan depa, kita ni semua kadang-kadang kita buat tu memang dengan niat yang baik. Tapi hati tu rosak dalam perjalanan tu. Ya. Baik, Allahu Akbar ya. Tadi bila Farah kata yang tengok TV Hijrah ni orang baik-baik, saya yakin kita dekat dengan Quran. Apabila kita dekat dengan Quran, saya kira yang paling dekat antara surah-surah yang dekat dengan kita adalah surah Kahfi. Yang ramai di kalangan kita yang baca pada hari Jumaat ya. Dan kalau kita tanya ya, aku duk baca surah Kahfi, duk baca ulang surah Kahfi berulang kali. Sebenarnya apa poin yang paling utama yang Allah nak sampai dalam hati kita ketika kita bercakap dan membaca, bila Allah bercakap kepada kita dalam suratul Kahfi? Baik, kisahnya banyak, tetapi akhirnya landingnya ayat tersebut sebenarnya nak masuk dalam hati kita. Dia merujuk kepada asbabun nuzul, kepada soalan yang akhir daripada seorang sahabat, sesuai dah sama macam soalan Farah ya. Ashabul dalam kisah suratul Kahfi itu, hujung itu sama dengan soalan Farah tadi. Ketika seorang sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni melakukan ibadah kepada Allah, aku bersolat, aku baca Quran, aku berinfak, dan aku buat liwajhillah, ibtigha wajhallah, aku buat ni memang nak minta semata-mata hanya perhatian dari Allah. Tapi ya Rasulullah, kemudian orang tahu. Bila orang tahu, orang puji aku. Dan aku rasa macam sedap juga kalau orang puji bila aku buat baik, aku sedekah, aku infak, aku baca Quran. Hang qurra, kamu ni masya-Allah tahajud ahlullah. Baik, macam mana ya Rasulullah? Ya. Baik, cuba bayang daripada soalan ini, daripada soalan yang dikemukakan kepada Nabi, Nabi tak menjawab. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata supaya Nabi kata Nabi kena jawab, qul innama ana basyarun mithlukum. Aku ni hanya hamba seperti kamu. Tetapi yuha, sebab Nabi nak bagi jawapan sekarang ni, aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala selepas itu adalah qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya wa annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Maknanya nak jawab soalan orang bertanya tadi, bila kamu lakukan ibadah ada rasa kepada benda lain, maka betulkanlah. Maknanya yang kamu rasa tadi tak betul sebenarnya. Kalau kamu rasa kamu nak rasa-rasa orang puji, itu rosak dan salah. Sebab itu telah dianggap sebagai syirik dalam ibadah. Boleh berpatah balik? Boleh patah balik. Tak Allah itu sentiasa. Tak rosak ke amalan spesifik itu? InsyaAllah tidak rosak kalau kita patah balik dan taubat. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Okey Ustaz, kita nak kena commercial break. Tapi mungkin nanti kita balik sedikit tentang kenapa waktu afdal untuk kita bersedekah, dan juga kita straight to the point berkenaan bagaimana kita nak terlibat dalam infak subuh bersama Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Semuanya sekembalinya kita nanti insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang boleh bantu kita baik di dunia sampai di akhirat, saya takkan jemu-jemu untuk mengajak tuan-tuan sama-sama membuatnya. Salah satunya ialah berwakaf untuk diri kita, untuk mak bapak kita yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Jom kita berwakaf untuk pembinaan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Hubungi 018-325-1843 Ustaz Hafizullah, ataupun tengok pada madrasah FB Madrasah Al-Hufaz wal Ulum, ataupun tuan-tuan boleh layari www.infaqpembinaanmahwu.com. Jom kita berwakaf untuk pembinaan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Baik Ustaz, sekembali yang kita ini seperti yang dijanjikan, kita akan kongsikan waktu yang afdal dan kita straight to the point nak kongsikan para penonton bagaimana boleh turut terlibat dalam infak subuh bersama Madrasah Al-Hufaz wal Ulum, dan sedikit latar belakang juga mengenai madrasah ni. Baik, pertama sekali tadi bila waktu yang afdal wa aula ya untuk kita sama-sama bersedekah, semua amal ini aula pada awal waktu. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ahli syurga tu dua kategori. Okay. Yang pertama disebut golongan muqarrabun, yang kedua disebut golongan abrar. Amin ya Allah. Ya, sebab hanya ini kelompok yang masuk syurga. Di bawah daripada tu tak ada dah. Ini kita boleh tengok dalam suratul Waqiah kan. Dan apa sifat golongan muqarrabin yang Allah kata as-sabiqun as-sabiqun? Golongan ini mereka tu memang kerjanya adalah berlumba-lumba. Maka sebab tu bila sebut berlumba-lumba adalah sifat karakter diri mereka, maka berlumba-lumba ini bermaksud kita akan buat sesuatu di awal hari. Maka sebab itulah saya kira saya suka juga dengan apa yang kita platform ini, semoga merangsang kita supaya kita menjadi golongan yang as-sabiqun as-sabiqun as-sabiqun, orang yang memang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang tak ternafi yang sangat besar adalah tidak lain dan tidak bukan adalah infak ataupun sedekah. Apatah lagi kalau kita pagi hari kan, banyak hadis menyebutkan, kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Dalam amalan yang Nabi suruh kita baca hari-hari, kalau kita redha Allah sebagai Tuhan, Islam agama, Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi, maka kita tengok apa yang Nabi paling suka. Nabi paling suka adalah berinfak. Nabi paling suka membina madrasah, membina masjid. Jadi sebab tu saya kira sangat dekat dengan apa yang kita, orang kata sedar dah sedar, tetapi kita channelkan kesedaran kita kepada nak mengajak kita semua agar terlibat dengan madrasah yang kita katakan sebagai Al-Hufaz wal Ulum, yang pastinya kita dengar kalimah Al-Hufaz itu sendiri dah merujuk kepada mereka-mereka yang apabila kita infak, maka dia akan mengalir kepada satu tempat, mereka sedang nak memasukkan Al-Quran dalam diri mereka. Maknanya dengan asbab kita itu, maka lahirlah nanti para mereka yang menjaga Al-Quran, yang Al-Quran itu ada dalam dada, ya. Dan mungkin kita tidak hafiz, ya, tetapi kita masih berpeluang untuk menjadi al-hafiz dengan membantu lahirnya bukan seorang hafiz tetapi para hufaz. Wal ulum merujuk kepada ilmu sains. Jadi maknanya kita nampak di gambaran di sini, maknanya cita-cita madrasah ini bukan sekadar nak melahirkan hufaz yang semata-mata mungkin areanya kecil di masjid bila keluar, tetapi mereka bergelanggang dalam era yang lebih luas sesuai dengan keadaan pada hari ini. Jadi itulah saya kira apa yang kita infakkan ini, dia akan pergi kepada satu tempat yang saya yakin bukan kecil manfaatnya, tetapi menjadi satu jariah yang berkekalan. Cuba bayang kalau dia daripada dia tak reti Quran, 30 juzuk Al-Quran dia ada. Kemudian dia mengajarkan orang, dia mengajarkan lagi, lahir generasi, rantaian generasi kebaikan. Kita yang menginfakkan ini pasti akan mendapat ganjaran pahala yang sangat tak putus dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, kadang-kadang kan kita ni memang ada niat untuk berinfak, tapi di bibir ni kata tak apalah, nanti bila aku senang, bila aku kaya barulah aku bagikan. Tapi mungkin kita boleh kongsikan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat bahawasanya bila berinfak tu dia tak perlu tunggu kaya sebenarnya. Baik, kalaulah kok payah sangat dok pergi 1400 tahun yang lampau, kita boleh tengok
maaf saya, kita boleh tengok dalam buku yang ditulis oleh Stephen Covey, maaf saya, dengan oleh Robert Kiyosaki, pinjam dulu, ya, yang menulis tentang Rich Dad Poor Dad. Dia buat satu analogi, kononnya dia ada ayah rich, ada ayah poor. Ayah rich akan ajar dia hari-hari engkau bagi, jangan kau fikir kau ada atau tidak. Tetapi my poor dad told me, ayah miskin saya ajar, engkau ada lebih baru bagi, engkau ada lebih ada bagi, eventually tak pernah ada lebih. Akhirnya tak pernah infak. Akhirnya dia kata kekallah ayah miskin, anak miskin, generasi miskin, sebab rupanya dia kata ni menurut pendapat yang disebut teacher kepada millionaire. Dia kata rupanya kalau seorang usahawan datang kepadaku dan nak minta hanya satu soalan yang berharga, satu jawapan daripada aku yang aku berikan tak lain dan tak bukan adalah beri, pasti kamu akan kaya. Kamu halang hartamu, kamu kekal menjadi miskin sampai bila-bila. Bukankah ini ajaran yang Nabi ajar sejak zaman dahulu sehingga melahirkan, Masya Allah, para sahabat. Cuba bayang, seorang sahabat, tuan-tuan boleh tengok dalam Islahul Mal, Ibn Abi Dunya, Zubair bin Al-Awwam, salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Berapa harta dia yang tinggal ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir? 500 juta dinar. Cuba bayang, hasil daripada harta berkat daripada infak yang kemudian bila keluar Allah kembangkan lagi, Allah keluar kembangkan lagi. Dan inilah sebenarnya yang patut kita dapat bagi kita di akhir zaman. Maknanya keluar Allah akan kembang, keluar Allah akan kembang. Bila kita tidak keluar, kan malaikat dah Allah hantar di pintu rumah kita setiap hari, setiap subuh. Malaikat mendoakan kalau kita jadi orang yang kikir dan menahan, ya Allah tahan harta untuk dia, tahan bahagia untuk dia. Jangan beri, tapi beri, tambahkanlah ya Allah, tambahkanlah ya Allah. Masya Allah. Okey, kalau tak bermotivasi tu tak tahulah. Kan, Masya Allah. Baik Ustaz, kita sambung lagi sikit mengenai bagaimana cara para penonton nak terlibat dalam Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Mungkin nak pergi dari segi kewangan dan mungkin ada dari segi bantuan kebendaan. Baik, memang setakat ini pertama sekali belum apa-apa pun kita minta doa. Ya, doa orang soleh di awal pagi ini insya-Allah Allah makbulkan. Amin. Supaya usaha para, sebab kita ni kadang-kadang duduk kat rumah kita rehat, tapi ada di kalangan orang kita walaupun setelah 1400 tahun, maknanya di akhir zaman ada para ustaz kita, ada para pejuang-pejuang kita yang sebenarnya duk fikir macam mana nak bangun madrasah, bagaimana nak bangun madrasah. Kita rehat je, lepas ni sarapan pagi. Tapi mungkin mereka itu kadang-kadang mengekang diri agar mereka dapat mencapai usaha ini sebab ini cita-cita mereka. Sebab manusia bila dia set satu cita-cita, mereka sanggup lapar, mereka sanggup susah. Dan inilah para, saya kira rakan-rakan kita yang ada di Madrasah Al-Hufaz wal Ulum ini. Maka kerana itu memang sebab itu saya katakan yang pertama memang harap doa dulu. Tolong aminkan supaya madrasah ini akan dapat terbina dengan segera. Amin. Dan kemudian pastinya kita minta yang utama adalah kita tak kaya tetapi mungkin kita ramai. Mungkin dengan sebab ramai yang menonton dan ramai yang sebarkan ini, insya-Allah daripada kos 13.7 juta yang kita harapkan untuk dapat terbina sebuah madrasah yang komplit untuk student kita bagi bukan setahun 2 tahun tapi insya-Allah 100 tahun. Maka kita perlukan, dan sehingga ini kita telah hampir mendapat 1 juta dan perjalanannya masih jauh. Dan sebab itulah saya harap sangat setiap daripada kita tu ada kan nombor yang tertera di kaca televisyen kita. Maka di sana adanya kutipan dana bagi pembinaan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Di sana ada akaun bank yang insya-Allah bila kita masukkan saja, maka bergeraklah dia punya jentera progres kerja kita. Dan insya-Allah kalau ramai di kalangan kita dan banyak yang kita berikan, maka insya-Allah apa yang kita harapkan, terbinanya sebuah asrama, dewan solat, pejabat, bilik guru, dewan makan, kelas, ruang tamu yang kita katakan sebuah, memang dia akan jadi sesuatu yang terbina secara fizikalnya nanti. Hasil daripada hari ini cita-cita kita dan infak setiap dari kita insya-Allah. Ustaz, berapa dana yang diperlukan dalam masa seminit kita promosikan dan kita wawarkan supaya
para penonton segera bersama-sama kita dalam kempen ni? Baik. Tadi kita ada paparan-paparan bagaimana tanah, sebab kita bermula dengan proses tanah. Sebab dia tanah ni Farah, ya, dia paling, pada saya lah, kalau infak untuk tanah itu lebih berharga. Kenapa? Sebab mungkin bangunan tu nanti mungkin kita terpaksa ubah suai, tetapi bila kita infak dan sekarang bermula daripada tanah, maka daripada pembelian tanah, prosesnya, maka saya kira ini infak yang akan berkekalan sampai bila-bila. Ya, tanah itu selagi mari jadi madrasah tersebut. Tadi kita sebutkan bahawa keseluruhan totalnya adalah 13.7 juta yang kita perlukan, dan kita masih memerlukan 2 juta lagi, lebih 12 juta untuk supaya madrasah yang kita sebutkan tadi akan terbina secara fizikal. Dan insya-Allah dia tidak mustahil apabila kita sama-sama menggembeling tenaga usaha kita seperti para sahabat ketika genderang perang di Palu, mereka tidak bertangguh, turut sama dalam perjuangan ini, insya-Allah. Baik. Ustaz, kita pun harap semua para penonton akan terus bersama dengan kita dan cepat-cepat berinfak pada waktu dan ketika ini. InsyaAllah, jazakallah khairan kathiran. Ustaz, sebenarnya ada lagi nak tanya, tapi masa tak mengizinkan lah pula kan. InsyaAllah Ustaz kena main mic lagi. InsyaAllah. Baik para penonton semua, hadis Rasulullah, mesejnya selalu Rasulullah pesan kat kita, jangan kita melambat-lambatkan kebaikan. Jadi dalam konteks ni, cepat-cepat salurkan dana anda ke maklumat di bawah ni, dan ingat, insya-Allah moga Allah terima apa yang kita infakkan dan memberkati kita dan keluarga, insya-Allah. Baik para penonton, kita berehat seketika dan terus bersama dengan kami di Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Saya Ustaz Hanafi ingin bertanya, apabila ibu dan ayah kita telah meninggal dunia, apakah amalan terbaik untuk kita titipkan bagi mereka di alam sana? Ya, berinfak dan berwakaf. Mari kita berinfak dan berwakaf bagi pembinaan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum, bagi mereka memiliki bangunan mereka sendiri untuk menyediakan pendidikan secara percuma untuk anak yatim dan golongan asnaf. Setiap sumbangan tuan-tuan, Ustaz doakan diberi ganjaran yang melempar ruah untuk arwah ibu dan ayah yang menanti amalan kita. Jom layari www.infakpembinaanmahwu.com atau hubungi nombor telefon yang tertera.